Assalamualaikum guys. Kembali kita lagi di episod seterusnya dekat Sport Edit Podcast. Okey. Bersama aku pada hari ini dia dipanggil dua orang OG. Orang Di gila. sana Orang Sharifah gila, orang Balkis dan yang kedua Abah Admi Zakri. Welcome. Thank you So for far so having good? us. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balkis, Okay. nampak intro terus masuk ke? Sebab bersama dengan OG ni tak boleh banyak-banyak cakap. Nanti kena sekolah. So untuk pengetahuan korang, just a quick information. Sharifah Balkis ni banyak, mungkin ramai yang mengenalinya lah. Dia banyak Of course, masuk event ramai trail. orang kenal Betul dia. tak bang kan? Orang trail je tahu. Orang trail je tahu, tapi sebenarnya banyak orang tahulah. So Abah Admi Zakri ni, kalau Tak ada mana orang yang tak tahu. mengenalinya, jangan nampak je biasa-biasa je ni. Tapi dia juga adalah triathlete. Abang triathlete kan? Since when? We start with triathlon. Triathlon. Lepas tu sekarang ni tukar selera sikit. So dah 2 tahun try masuk trail. So yalah, dah FU kan, faktor usia sikit. So layan trail, layan juga lah. Lain juga. Okay. Hari ni kita membincangkan, hari ni kita membincangkan je. Kita banyak topik membincangkan untuk mereka yang berumur lebih daripada 40 tahun. Isu-isu semasa. Kan? Okay, Balkis, what's good? Last week jadi pesa untuk anak Sarawak. Macam mana? Okay? Anak Sarawak, paling best. I excited dapat belon kuning tu. Belon besar tu biasa nampak orang lain bawaan. Kali ni I yang ada. That is your first time? First time jadi pesa. Lepas tu boleh easy run. First time you lari race, you tak payah nak push. Sekejap, you ambil berapa jam punya? 2 jam setengah. Wow. 2 jam setengah, 21 km? Easy lah. Pace 7, 6.57. Dia macam easy, okay gelak-gelak apa semua. Itu yang saya wish dekat, saya tak wish kat dia. Sebab 2 jam setengah masih okey. Saya wish dekat Nasir. Sebab Nasir 3 jam. Steady. Kata 3 jam. Dia bukan Penat lari juga, bersama 3 pesa, jam. lari bersama pacar-pacarnya. penat juga. 3 kalau jam lari okey jauh lagi. penat. Yang 3 jam setengah berjalan. 3 jam Literally, setengah. Tapi bagus pace lah bila 9. event organizer buat macam tu. Sebab actually dia bagi mereka yang Encourage lah. encourage orang yang Encourage tak orang lari yang baru laju, start. tak berkemampuan, tapi nak cuba juga untuk melengkapkan. Kan? Sebab yelah, tak semua orang nak jadi sub 2 hours kan. Ada orang bagi dia 2 jam 30 pun dah satu achievement untuk dia. Itu achievement. Even untuk perempuan pun, you nak Sabtu bukan senang. So kalau you boleh lari 2:30 pun, pada I dah, actually it's good enough lah. Oh, my first half pun 250. Itu I cakap 2:30 pun like, it's good 250. enough lah. My first buat itu pun dah buat kat Putrajaya tu. Dah paling lepeh tu. Flat lah. Dah paling flat lah 250 Yang first ni lalu KL. bulan 2 tahun KL lepas. ni but hilly sikit kan. Oh, kita orang naik highway. Memang hilly. Akli? Macam tu. Naik Akli, naik Suka. Ada 2 flyover. Wow. Okay. Ada 2 flyover. Ada 2 flyover kan? 2 Suka kali je naik dengan naik Suka. Ugly. Nak naik Suka tu, I suka je orang belakang yang macam Orang mana suka tak? Tak pernah. Kalau abang naik daripada Ampang, Okay. dia tak gurau. Serius. It's quite high Jom. up, isn't it? Daripada Ampang tak gurau kan, sukanya Highway elevation. bukit tu kan. Dan selai I punya AG pun dekat 400 lebih kot. tak. Kita orang half marathon 100 Oh, lebih 100 sikit je. 100 Oh, lebih sikit je. Tapi Sebab dia tak sampai habis lah. balik tak banyak bukit. Okay. Nasib baik. Dia Tapi lari so that far side. event tu okey tak? Dengan cerita macam-macam cerita. Tapi tak cerita kat sini lah. Kita cerita kat sini. Kita bukannya tak ada kena-mengena dengan benda tu. Cuma cerita jadi biasa je. Abang nak pandang tu? I think mostly any events pun ada lah. Dia punya kekurangan, ada kelebihan kan. Yes. Kita tak Just boleh take nak the positivity saja. kita tak boleh nak memuaskan semua orang lah. Betul. Unless kita buat event untuk semua orang, ikut suka hati dia apa dia nak buat. Tapi payah pula kan. So abang, what's good 2024? 2024 tahun ni rasa semakin dah berumur ni, rasanya races pun kita selektif sikit. Selektif lah. Dari segi apa yang nak masuk, dari situ nak tahu, sebab selalunya before kita sign up race, at this time of moment, kena tengok prepare whether kita boleh prepare tak untuk race tu. So bukan main sign up saja. Nak sign up saja, saya ada yang kawan yang pandai sign up. Jangan terasa yang pandai sign up. Oh cepat. Dia paling bila registration countdown tu, dia lah orang pertamanya je register. Memanjang early bird. Tak apalah, dia orang berkemampuan, so dia orang boleh buat. So for me, it's not just because masuk event,
So bila nak masuk event tu, you gotta prepare whether can you train tak for the event. So tahun 2024 ni a bit selective, so sikit-sikit race. So saya target lah race-race apa yang saya nak masuk. Dengan bukanlah, saya bukan macam Balkis, dia target dia podiumnya finisher kan. Kita ni bukan tak nak ada mindsetnya selagi macam selagi habis kan. Aku asal habis je. Buat apa masuk asal habis kan? We do the best You gotta train, proper train and go full on and just buat your best lah, your PR ke apa. Kalau selagi asal habis, baik tak masuk race, baik pergi run macam biasa je kan. Course lagi semua. Yeah. So this year itulah adalah a few races yang I have in mind. So hopefully boleh lah achieve. Macam kita sembang lah persamaan you all last year. Dua-dua masuk DOI. DOI UTMB Etanon. dekat DOI Etanon. Etanon dekat Thailand. Correct. Dekat 50 km. Dekat apa? Chiang Mai. Correct. So what is apa yang best pasal DOI Etanon ni? Sebab tu first of all semua tahulah itu antara nak collect stone kan. Double stone. Double stone kan. Dia Sebab dia special sebab double stone. Tough. No, bukan because of tough. I think for those, I'm still new in trail. So from what apa yang saya tahu, apa pagi ni UTMB, they have 3 different stages. Okay. One is a normal UTMB event, which is tahun ni ada 41 races that you can choose. Number 2 is the major events. Major events ni dia ada dekat America, Europe dengan Asia Pacific. So Asia Pacific jatuh dipanggil major event, jatuh kepada dekat DOI Etanon, which is Chiang Mai. So and then the last one is the top lah, which is UTMB in Chamonix lah. So macam Baki cerita lah, sebab pergi buat DOI ni major, you get diorang kasih macam double stone. So ramai yang orang macam nak pergi ni, instead macam buat 50 km biasa dapat 2 stone, so dapat 4 stone dekat DOI if you complete as a finisher. Oh, complete finisher dapat 4 stone. Dapat 4 stone. Main 2 stone tu tak double lah. So kalau biasa dah 2. Oh, Yang ni double dapat 4. So hari tu you pun masuk 50 km. 50. Abang Mi masuk 50 km. Betul. So both of us ada 4 stone. So within dia orang kasih I think 21 bulan. 2 tahun lah. 2 tahun. 21 bulan ke 24 bulan. 24. Lah. Untuk gunakan untuk nak masuk stone tu. UTMB untuk UTMB final. So macam mana itu DOI okey, dengan kata elevation pun Elevation ni actually tak terlampau banyak untuk 50. 2007. Oh, 2007. 7, are you sure? 2007, yeah. 2,700. sampai Balkis ni level macam Banyak kan 2,700. Macam kita sebab kalau dia macam cepat, dia macam fast race sebab dia banyak runnable. You start you lari flat like 5-6 km. Yeah, 5-6 Lepas tu you terus km. naik 1,000. Naik all the way. Correct. Dia pacak dia after 6 km macam Balkis cakap, straight away naik 1,300 meters. EG. Oh, maknanya EG ke dia elevation kat situ saja dah 1,000. Dia macam pacak 1,000. Sekali naik tu terus 1,000. Okay. So after dia dah naik, so total dekat peak tu about 12.5 kilometer. Dekat situ until 36 kilometer dia rolling hills. Dia up down sampai dekat 36.5 kilometers. You turun 5-6 km tu, you turun downhill 1,300. Tapi you bayangkanlah macam mana your quads masa tu. Dia bila tempat yang steep, dia steep betul. Oh, dia steep. Memang ada steep. gambar abang yang batu besar-besar yang masa tu. Ya, betul. So macam orang kena jump. Ya, tak. Kalau nak lari turun-turun memang lambat lah. Actually banyak, waktu I pergi downhill tu banyak orang slow down bila tempat yang steep. Bila runnable, diorang laju. Tapi bila yang steep tu, diorang slow down. Tak masa turun bukit tu pun orang slow down. Rugi kat situ lah. Sebab betul. steep sangat. Tapi Betul, bila batu dia- runnable, diorang laju lah. Correct. Lagi turun bukit daripada Genting Sepah. I think Macam lagi ni, tapi technical. lagi steep. Steep. Uyo, Genting Sepah tu more pun steep. saya kalau biarkan badan tu dia berat sendiri lah. Sebab berat sangat kan. Yeah, this is in terms of certain area, the gradients are steeper, like what, maybe 11%. Tu dengan pasirnya, ada satu part yang pasir berpasir-pasir. halus-halus tu. So memang you macam Michael Jackson lah. You memang berjoget lah kat situ nak turun lah. bukit. Memang slip je. Macam tu lah. Tapi layan lah sebenarnya. Sebab once you into trail, your descent tu, if you like descent, masa tu macam naik basikal kan, masih descent. Siapa yang
confident, Saya tak boleh. memang Saya tak shock confident bila turun basikal. I bong masa descent tu. Of So, course. panas tak panas. Correct. I bong, I bukan tak adalah bong. It's the quads like killing me at that time. Tarik sampai ke hips. Masa tu nak turun tapi berjaya jugalah turun. Dari segi route dia, diorang pun Asia agak macam kita. Jadi dia punya hutan tu pun macam kita juga ke ataupun dia lebih kering ke? Bahkan kita kan kadang Kering tanah banyak lembik-lembik macam pergi Lagong tu. Berselut lah kan. Right. Macam sana macam mana? Chiang Mai mostly dry lah. Dry lah. Dia tak se-technical macam kalau you masuk Nuang ke apa kan technical. Banyak roots, banyak apa. Ini tak banyak tempat yang banyak roots kan. Mostly dry. Dia punya, memang very runnable. Like, kita semua bawah 10 hours kan? Yeah. Kita semua bawah 10 hours je. No, tak. You should rephrase that. Macam Balkis, you did 8 hours. 7 hours. Balki buat berapa jam masa tu? Kalau tak Balki boleh share. Balki buat berapa jam? Rasa sub 8 dah lupa dah. Sub She eight, did abang? sub 8. I did 8:40. Sebab saya ingat abang lewat sikit je daripada dia. Tak, lewat banyak. Ya Lewat ke? banyak. Dia bila aku dah sampai finishing line kan, dia dah siap mandi. So tu bukan lewat sikit bang. Kalau dah siap mandi, lewat banyak. Kalau dah tidur, lewat sangat. Macam tu lah. Tapi I think dia sub 8. Sub 8. Hours. Rasanya lah Sub 8 lupa hours. dah. 8. I'm about 8:43 Almost macam tu. sub 9 lah. Memang sub 9 lah. Memang sub 9. 8:48 lah. Yeah, but I think amongst the 50s that I've done, that was commendable lah for me. Memang puas hati lah. Memang when you cross the finishing line tu, memang I rasa puas hati. Sebab I've done my very best. I jarang, paling kurang I jalan ialah dekat Doi lah. Paling kurang jalan. Paling kurang. Paling banyak I jalan dekat Kaltra. Dia different vibes daripada you lari kat Malaysia sebab banyak foreigner, semua orang very competitive. You imagine kalau you dekat Malaysia punya trail kan, you kena naik 1000 EG tu, you rasa apa orang buat? Naik, memang jalan lah siapa nak lari. Tapi diorang naik, diorang akan berhenti rest. Diorang naik, diorang berhenti rest. Ini kalau you slow sikit, orang belakang dah cucuk you. I nak Jalan dia berhenti. sempit ke? Jalan dia sempit ke? Dia Belakang? single trail. Kalau masih single trail. masih tengah naik bukit tu dia single trail. Okay, single trail. Tapi you nak, memang tak boleh lari lah macam ni kan. Tapi kalau you slow sikit, orang belakang dah macam nak potong you. So you rasa macam kena cabar all the time. Tak boleh rest. You just got to move on lah. Dia tak ada ayat jam kenderaan berat pergi belah kiri. Tak ada lah. Boleh, you boleh berhenti. You boleh. Tak, you boleh suruh orang ke tepi ke apa. Tapi bila you suruh orang ke tepi, you nak laju sikit, tak sampai 5 minit, you pun tersesak nafas juga kat atas kan. Orang belakang akan ada ethics lah. I think in race or apa-apa, it's all about ethics. So kalau you tak larat, you nak berborak dengan kawan ke apa, you should pandai-pandai pergi ke kiri kasih orang overtake lah. Janganlah you nak berborak dan you nak you letih tapi you slow down semua orang sebab it's a single track. So I think masih kita ramai lah pepanggil yang masuk, they are quite ethical lah in that sense. Siapa yang penat dia memang cepat-cepat ke tepi kasih orang-orang. Tapi semua orang jalan je. Semua jalan semua naik bukit 1,300 CG siapa nak lagi. Tapi tak ada orang stop, tak macam kat Malaysia. Sebab kalau you stop, you akan nampak berpuluh-puluh orang potong you. Betul. Mesti you stress. Tak senang Lagi duduk. koyak Macam teruk sangat aku ni kan. Yes. I tak stop. Tak pernah lah I naik tak stop langsung 1000 hiji macam tu. I did stop. I stop 2 kali. I tak stop 2 stop. kali. I stop 2 kali, duduk, I rehat, I Masa buka camp apa tu? makan. Masih tengah naik lah. Tengah naik, tengah climb tu. I duduk kasih macam Balkis cakap lah. You nampak orang overtake, you rasa macam alamak. Tapi dalam hati I, tak apalah. Kan, tak apa, aku dah ni kan cramp kan teruk ke, tak apa. I refuel. Tak sampai 5 minit lah duduk. Berapa ramai minit orang kan. potong you 2 minit tu? Ramai. Ramai kan? Kalau you tengok sebab best, you dapat stats. So masih dekat kilometer berapa, you boleh tengok berapa runners pass you. And then bila descent, I potong 53 orang, okay. Masih descent. Tak adalah laju. Tapi orang-orang macam Balkis cakap lah, ramai orang macam takut bila nak descent. Diorang step, diorang boleh climb, diorang ada endurance. Bila flat, diorang boleh tekan. Tapi bila descent, diorang macam Yang betul-betul technical, diorang. I bukan kata I terror, tapi belasah je lah. I tak laju pun. Ada lagi ramai yang lagi laju masih descent. Tapi I potong 53 orang. Masih turun. Okay. Macam Balkis, dia memang dah start dengan trail. And dia memang dah banyak podium pun dengan trail. Macam abang, as a triathlete, abang kan kayu basikal.
abang lari, abang renang. Tiba-tiba abang masuk trail. Ya. Macam mana abang nak mensesuaikan diri tu? Sebab yelah bila trail ni game dia lain. Betul tak? Bila lari semua on pace. Bila trail dia kena ada planning sikit. Kat mana you nak stop, kat mana ni. Lepas tu you kaji route semua kan. So macam mana abang? Lepas tu dengan yang agak lewat jugalah usia kan. Tiba-tiba nak gatal-gatal nak tukar trail kan. Right. So macam mana? I think I start triathlon since 2017. Masa itu start with half marathon, lari tu nak start triathlon, kenalah belajar naik basikal. Masa itu zero bike. So tu belajar renang. I can swim but consistently nak swim 1.8 km, lepas tu 3.8 km for the full Ironman punya distance. You need a lot of dedication. So being a triathlete with iron distance yang dah cover iron distance, I did a couple of full Ironman 70.3 Olympic distance, sprint pun pernah masuk. You need dedicated time lah for train. I must say it's very taxing to the body and to the schedule dengan anak-anak semua, dengan family time, dengan kerja semua kan. So you require to perform. I tak pernah podium in any of my races. I pernah achieve as an AWA bronze. AWA is all world athlete. Bronze, it's about top 10% of your age group. Top 10% of your age group. Okay. So abang age apa kalau masuk kategori tu? dah tua dah. Dia sekarang ni dah age veteran dah. Veteran dah. Yeah. So to be in that age group, at my age group is very competitive. My coaches are all in my age group. Kalian nak fikirkan. So very competitive. And triathlon at 40 and above, this time is peak time. Masih ni time ni lah umur orang yang stable sikit financially. So diorang lah paling ada basikal yang paling gempak, kasut paling power, training and paling program. they have their own business, they have time to train. Itu yang kenapa competitive at that age group is because they have time to train. So I've trained during triathlon days, not to say days, I still nak buat about 21 to 23 hours a week. So I've been following structured program since 2017. Maksudnya structured program ni, I have an app that every day I kena buat apa, sometimes double session, pagi, malam. Masih tu not healthy lah, even though my wife pun duk cakap, trail ni macam easy sikit you. Macam boleh buat macam-macam kan, boleh buat plan, boleh pergi mana-mana kan, sebab lari je kerja kan. Tapi whereas macam kalau triathlon memang no life. Betul, sebab tadi abang cakap 21 jam per week. 3 jam. 23 jam. Which is sebenarnya you training satu hari 3 jam. You training satu hari berapa jam? 1 hour, 2 hours. Tengoklah ikut. Kan? Tapi sebab I tak train every day, so Tak train. Biar betul tak train every day pun. Betul ke? Betul ke? Kan Balkis Janganlah ni cover kat sini cakap je train. ST kan. betul. Kalau you tengok I punya monthly mileage nak sampai 200 tu, dia macam CP nak sampai 200. Kalau hari yang ada event maybe sebab masuk 50 masuk km. event dah 50 dah kan. So bolehlah 200 lebih sikit. Tapi kalau tidak 21 jam per week, actually banyak lah. Maknanya satu hari 3 jam kan. You adakah you training hari-hari 3 jam? tak. dia Seminggu sekali boleh. kebanyakan yang banyak tu ialah you cover during the weekends kan, long run kan. Yelah. Sekali long ride basikal, once you out you buat 150 km, 160 4 km. jam. Lebih. Oh tak, sorry, saya ambil masa Joe. Kalau Joe lain lah kan, dia boleh direct 150 kan, kita 150 kita Sekali-sekali kan time makan berhenti makan kopi. kita makan, kita relax kan. Joe makan atas basikal. Ya Joe Tak, so ada orang feed dia lah. Oh ada orang feed dia. Dia level Asyik up. naik motor. So yang itunya makan masa banyak on the bike. At least weekend 6 jam. Gone, half day gone. So life wasn't that easy because minat tu lebih lah. Minat tu banyak sangat in triathlon. So you sacrifice a lot in your timing to train. And Tak ada dah masuk triathlon? I tak reti berenang.
Boleh belajar. I rutin terapung Lama tak nak belajar berenang? Lama nak belajar berenang macam soalan tu. Macam lama Untuk tak orang yang untuk- takut air, takut masukkan muka dalam air. Hmm. I tak suka kalau hidung masuk dalam air, tak boleh bernafas tu. Itu bukan lama bang, tu macam mustahil. Saya jenis yang tak suka orang kata macam ramai orang macam alah aku boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Saya bukan jenis macam tu. Kalau Ironman ni ataupun triathlon ni is something very orang kata tricky. Kalau you tak suka berenang, you tahu basikal, you tahu lari, tapi kalau you tak tahu berenang, memang you boleh belajar, tapi you got to be comfortable in the water. Sebab kalau sebab you can be a fast swimmer. Any fast swimmer that I've known pernah kena panic attack dalam water. Panic attack dalam open water is totally different. Pernah kena dengan I 3 kali. Saya sekali bang. Dekat Pulau Tengkorak, dekat Langkawi. Okay. Saat masa tu baru belajar berenang. Right. Member saya pun triathlete jugalah. Okay. So saya pun berenang dekat Pulau Tengkorak tu. Kan bila kita berenang, dia ikut ombak tu sedap lah. Dia ringan je kan. So berenang kan. Tiba-tiba naik. Sebab kita masa tu tak pakai Google kan. Jadi kita tutup mata berenang lah. Sampai tu bila saya naik, saya tengok dia macam kawan situ macam jauh sangat. Kecil je tu. Uish, dah jauh ni. Right. So bila jauh tu, kita pun dah macam panik lah sikit kan. Oh tak boleh ni, kena patah balik. Masa nak patah balik tu, baru kita realise against the wave. itu yang paling penat lagi. Lawan arus. Lawan arus, dia dah macam benang. Bila naik, mata tak pakai Google. Kat sini lagi. Lepas tu, benang. Kat sini lagi. Dia jadi macam, mula dah macam panik lah. Dah panik lah. Lepas tu dah macam, dah penat ni. Lepas tu agaknya member saya pun dah nampak saya macam struggling lah kan. Right. Member saya dah jerit, weh relax. Slow. Lepas tu bila sampai je kat darat bang, dia punya baring tu macam, masa tu dalam kepala tak sikit, jangan panik sebab kalau panik cramp. Jangan panik, kalau panik cramp. Dah fikir dah, kalau member aku nak sama aku, tak sempat ni. Memang terkapung dulu dah. Itu saya punya panik lah. Masa first saya punya experience. Same open water. Lepas tu baru saya faham macam, okey, ombak ni pun memang efek dia besar lah. Untuk orang yang sebenarnya saya macam, you takut air lagi lah. And You can ask my friend. I tak ada siapa pernah I encourage buat Ironman or triathlon. I tak pernah encourage. Diorang tengok, diorang minat, Mi aku nak buat. Cakap, boleh buat. Kata belajar swim. Bukan dengan aku. Tapi pergilah belajar with a proper instructor. Coaching, you get used to it, because swimming you need to pass that first hurdle dulu. Sebab once you on land naik basikal, insyaAllah you boleh habiskan. And then run, fast runner rasa macam boleh lari, but by the time you nak lari you dah tak ada energy, dah penat you dah bong dah. Correct. So swim tu very important. And banyak benda yang kisah yang kita dengar lah kan, banyak benda-benda yang berlaku masih swim. So masih swim ni lain sikit, sebab kita buat ni as a hobby, bukan kita ni makan dibayar ataupun bergaji untuk buat benda ni. This is all a hobby. Hobi mahal sangat triathlete masalahnya. Yo, Berapa itu registration betul. fees? $1,000 USD kan. Rasa trail dah mahal sebab road tak mahal kan. Trail betul. rasa dah mahal dah bila dengan triathlete Triathlon punya ni. memang races dia memang crazy. So kalau selain daripada trail, event apa yang paling struggle ataupun yang susah lah for you lah Balqis? Tak ada, sekarang masuk trail and then Spartan last year baru start. Macam masuk I rasa fun je. So Spartan tahun ni, yang lari obstacle. 10 kilo tapi berhalangan lah. I terus buat trifecta. Yang dia buat 21, dia buat 10, dia buat 5. So dia dapat special medal. Dia buat dalam one weekend tu, trifecta punya medal. Dalam one weekend? Maksudnya macam mana tu? Hari Sabtu you lari 21. Berapa obstacle dia? 30 obstacle, 21 km. Wow. Hari Ahad tu you lari 10 km dengan 25 obstacle. Lepas tu you lari 5 km dengan 20 obstacle. The same day. 21 tadi berapa obstacle? 30. Lepas tu yang 10 tu? 25. Ui, lagi banyak obstacle bila kurang mileage pula. Tak, 30, 25, Oh, 25. 20. Tapi sikit je, tapi dari segi mileage tu jadi banyak sebenarnya. Sebab 21, 35 okey lah. Sampai 10, 25. Dia lari sikit buat obstacle, Berapa tapi gap lari? Mungkin 3-4 kilo? kadang-kadang dia buat macam dekat-dekat 2-3 obstacle. Especially towards the end tu tengah panas tu dia bagi lagi. Memang I rasa banyak I lari trail, lari apa yang paling penat time buat Spartan 21 km tu. 30 lari 21 and then dia panas towards the end sebab I start pukul 8. Lepas tu dia ada 30 obstacle tu.
I termenung lama lepas habis kat finish line tu. Duduk kat rumput tu rasa dekat 20 minit. Dia macam apa yang buat? Dah lah pergi seorang tau. First time masuk sepatan dah pergi seorang. Tak pernah lah habis trail termenung macam tu. Terkejut sekejap. Tapi macam fun lah. Dari segi body impact macam mana? Sebab bila buat obstacle, obviously akan ada muscle pain. Betul lah sebab macam kena langgar lori esoknya pagi bangun. Tak tahu macam mana nak buat 10 km. Ya kan, sebab nampak dia angkat barang beban atas badan. Jadi dia dah, kita lari paling kurang kaki kita, betul tak? Right. Kan, paling kurang core. Bila dah obstacle, dia dah kacau badan belakang, tulang belakang. Full body. Lepas tu lengan kalau memang macam gayut-gayut tu kan. Tapi sebab I bila free lah, I try climb once a week. Bila free, I try pergi climb once a week. So at least adalah something for upper body. Build upper body, Tapi tak boleh nak climb banyak sebab banyak event. Bila trail event, I terpaksa skip lah climb tu. So, tapi at least ada something lah. Cuma yang bila kena angkat jerrycan lah, angkat guni yang berat-berat tu I tak larat. You tak train, angkat berat. Kan? Nak weightlifting kan, tak sempat. So, I struggle kat situ. Yang tu memang I struggle betul. Yang panjat okey lagi. Ni ada satu jap macam saya kan. Okay, I don't believe on work life balance because for me it's quite difficult to kita nak work life balance sebab bila kita nak buat sesuatu macam abang nak buat triathlon. Wah abang pun cakap apa tadi? Bila masuk trail ni relax sikit. Bila triathlon busy betul. Sama juga macam kau cakap tadi kan. Bila nak training Spartan kena banyak effort kan. So macam bila kita nak kejar sesuatu for purpose kan. So obviously kita kena membahagikan masa kita yang sangat limited. Kan macam saya kalau saya nak buat podcast, saya nak lari, saya nak ni. So kita kena pick benda yang sangat-sangat priority kepada kita. So macam mana macam Abang Anmi dengan Balkis manage korang punya time sebab obviously lah kita, macam triathlon masuk trail pun masuk Lagung pun dah habis half day. Betul lah kan? Berrepeat 2 kali habis half day. So macam mana you all manage you punya time dan you all pick the right activity ataupun yang memberi priority kepada you all sebab kan dengan ada anaknya, abang anak bang, Balkis dengan anak 3 orang lagi. Lepas tu abang dengan bisnes abang, Balkis as a full time housewife. Saya tak tahu siapa yang basuh baju. I basuh baju. Okay. So how do you pick your time? Sebab kita kan kadang-kadang kita tanya orang, macam mana lah? Oh, kita mesti work life balance. Padahal benda tu bagi saya tak relevan lah. Kalau mak saya dengar saya kata work life balance pun dia kahak dengan saya je. Dia kata kau tiap-tiap minggu pergi buka booth, balik nilai pun berapa kali je. Lepas tu work life balance kan. End of the day kita kena decide apa yang paling penting untuk pada masa dan ketika itu dan kita kena let go something yang walaupun bagus tapi kita kena let go sebab kita nak bagikan ruang untuk pada dan masa ketika itu kan. So how do you manage this kind of ni? Pasal macam saya sendiri pun mak saya pun bebel juga kadang. Weekend ni balik tak? Tak. Pergi buka booth kat sini. Lepas tu bila minggu depan lah, weekend ni balik tak? Oh, balik lambat sikit sebab nak buat long run. Tengah hari baru balik. Dah sampai pukul 3. Yalah kita balik tengah hari, takkan kita nak terus shoot balik mandi-mandi makan sampai pukul 3. Jadi pada saya benda tu memang kita kena let go. So how do you manage this kind of thing? Okay, Balkis dulu. Macam I tak train sampai 5-6 kali seminggu. Macam jarang-jarang lah. Usually I train mostly 4 times a week. I try 5 times a week kalau boleh. Lepas tu kalau I rasa tak nak lari, I penat nak handle anak I stop je lah lari. Sebab I bukan atlet. I lari ni untuk fun. I lari sebab actually I start lari sebab I stress dengan anak I. So I lari masuk hutan dah. Kalau you lari sampai lari pun buat you stress, then tak function lah, no point. So kalau I rasa I nak rest, I rest. Macam hari tu lepas doi, first week of December kan. And then the whole month tu I tak lari langsung. I balik, I pergi cuti dengan anak I. Lepas tu, tapi Januari je lah terpaksa lari. But 3 minggu tu, I langsung tak lari. Macam sekarang pun, kalau tiba-tiba I rasa penat ke apa ke, 1 week off, no problem. Sebab pada I, dia tak ke mana. You lari beria-beria pun sampai you tak boleh handle anak you ke, you tak boleh handle rumah you, macam tak worth it. Kalau I atlet tu memang lain cerita lah. I bukan atlet tu. Wow, ini kira satu benda yang saya rasa orang kena ambil kira sebab kadang-kadang ada orang sampai follow the trend nak lari kan. Padahal ni contoh dia podium pun still cakap benda macam tu. Tak ke mana. Tak ke mana. Yelah, tu untuk fun. Padahal I lari untuk fun. Kalau you lari, benda tu dah macam stress kan you tak cukup rest kan. Lepas tu bila you penat, siapa yang kena marah? Anak you yang kena marah. What's the point of doing it? Kan? So I macam
lari tu nombor 2. Kalau lari tu dah jadi tak fun pun dah macam Dia bila borak pasal sports ni, bila dengan mak-mak, bapak-bapak ni, dia lain sikit. Itu saya terkagum ni. Saya akan dia macam saya akan jawapan klise. Saya akan bangun pukul 5. Pukul 5 tak. saya akan lari sampai lepas subuh. Lepas subuh I handle take care of. Kalau kau tanya aku, masa when I did triathlon days, I did that. Memang bangun pukul 4, start on the bike dulu. Kalau risau nak lari seorang-seorang, takut kena kejar anjing, kan? Naiklah basikal dulu, kan? So kalau ada pool yang buka pukul 5, you pergi swim dulu before pagi. Memang kena buat, you got the two session in a day. So if you want something, you kena squeeze inside your schedule to fulfill, to finish it. Tapi of course like you said, mesti ada salah satu benda part in your life yang akan Ego. you kurang attention. Tapi this is where moral support you requires the whole family accept that with whatever that you're doing. tu important. Itu important. So if your family tak support, and then you got to rethink back, because family comes first. So kalau dorang tak support, ada benda tak kena, mesti ada benda apa yang kau buat tak betul. So you got to kurangkan aktiviti you kena masih for them to adjust to my passion or my hobby at that time. Memang lama sikit lah. So lama-lama diorang dah faham. I think anak-anak Balqis pun dah faham lah kot. Mum kena lari, kan, kena. So they know at this time, okay, she's out for run. So balik, I have time with my mum. So how you manage macam Balqis full-time housewife. Full-time housewife. Macam abang bukan buat business lagi. So kena ada add-on lah. Kau ingat tak buat apa ke full-time Buat, housewife, tapi kan? maksud saya- Full-time housewife banyak kerja, weh. Dia tak. Tapi dia Kerja tak habis-habis, kau tahu. Tapi dia Baju flexible. laundry tu, You kalau you dia full-time macam tak housewife, pernah habis, tau. Dia bila dia dah habis lipat, besok tiba-tiba dia ada bergunung balik, kan. Macam mana boleh gunung balik? Semalam aku baru settle. Dia tak habis. And dia forever. Dia pun tak, maksudnya bila housewife dia boleh manage, dia boleh squeeze macam, okay, aku basuh baju lepas aku lari. tak boleh. Tak boleh. Kita tengok weather. Tak panas. Laundry kan ada panas dan kering sekarang. Kalau you masuk dalam dryer, rosaklah baju selalu. Okay. Dia macam ni, bila you full time housewife, most probably husband you tak tolong you buat kerja sangat lah. You duduk rumah, dia cakap, you settle everything. Okay, make sense. So macam abang business lagi apa semua macam mana? Business, sebab susah nak cakap lah. I do house chores sekali. Dah tu kata my wife. Sebab kita ambil kira contoh masa Kau dah risau kan bila kau cakap, aku cakap pasal house chores, kau dah risau, kan? Abang kena ambil contoh, abang manage the time during abang buat business F&B. Sebab untuk you all nak tahu, Abang Admi ni dulu dia pengusaha F&B. Dia ada beberapa kafe. Kalau antara yang famousnya Little Rimba dekat DTDI. Tak adalah famous sangat. Inilah founder dia, inilah owner dia, co-founder. So mungkin during that time, sebab during that time pun you dah start buat triathlon kan. So how you manage dengan kafe apa semua? That's the thing. Macam mana nak cakap, dia benda ni you kena letak dalam jadual apa you buat. Macam lagi, I need to prioritize my training and part of business juga. So business, you have your staff to handle. At one time, I have one shop ada dalam 23 staff. So I have 2 shops concurrent I handle. Lepas tu ada a few other 2 outlets I co-own in a way lah. So all this business F&B, we've been in the business for about 13 years. To handle, and I've started these 2 brands, the Rimba Rusa and Little Rimba, with my partners. Barulah since 2014, if I'm not mistaken. So during that time, bila buat business, you have staff, manager, supervisor to handle the day-to-day basis. So pagi, you handle your train, and then at that time, ada orang boleh hantar, Alhamdulillah lah masa tu rezeki lebih, ada orang boleh hantar anak pergi sekolah. Okay. Rumah, macam baju tu semua ada orang yang boleh tolong settlekan tu semua. So me and my wife boleh buat business lain. So when COVID happens,
That's the dark area lah, Oh, dark betul. days. So when pandemic happens, lepas tu kita kena shut down one by one. It was a very tough time lah. It was a dark days lah that time. So for those yang mungkin pernah hilang kerja dengan hilang business ni kan, bukan katakan, I can't say that benda tu sama ataupun perasaan dia lain lah, I would say lain. So as an employee hilang kerja, memang itu saja yang periuk nasi yang aku ada. Tapi as a business owner, kena fikir, itu pun periuk nasi aku lagi besar. Because periuk nasi ni kasih makan ramai orang. So bila tutup 4 outlet tutup because there's no tak ada cukup cash flow to handle, I would memang depressed. I went through depression. Okay lah, cakap kat sini kan. So during that time, I found essential oils to help me. Yes. So that's how I recover. And macam Balkis kata, dia run because maybe dia nak hilang stress, daily lives with the kids. Bukan kita sayang anak kita, come on kan. Tapi cuma bila you full time handle, you need your own time to stress out ke apa, is for her during to go for out and run. So for me during COVID, masa tu my depression hit hard during that time. Kita tak boleh keluar, PKP kan. Yes. So yang ada, I tak ada treadmill. Nak beli treadmill tak mampu at that time because semua pun dah digunakan untuk settle budak-budak kerja semua. So yang ada ialah indoor bike. Indoor bike. So pernah lah buat kerja gila. I share dengan you all. I think I did the Yang Everesting. Everesting Rome. Everesting. Everesting 8,000 elevation saja. This was about 400 kilometer, 10,000 meters elevation gain. I did it within the 36 hours cut off time. So I habis dalam 35 jam. Memang tak jadi orang lah. 35 jam kayu dalam rumah. Mental lah, a bit mental. Adalah break. Atas berapa? Bike apa? Bike trainer. Bike trainer. Tak sakit duduk atas bike tu dah lama. Sakit. I think I tukar baju banyak, baldi memang kat tepi. Oh, memang. Anak dia siap mop. Mop apa ni? Mop perlu ayah. Kau bayangkan, kita atas treadmill, 2 jam pun kita dah rasa lama. Kalau atas treadmill kan, kalau kita tak bawa kat luar kan. Masih tu PKP, tak boleh buat apa. Ya, tapi bang, 36 jam tu mengarut. Bila fikirkan balik memang mengarut. Orang lari half marathon, full marathon dalam rumah. Ya, betul. Tapi macam, betul lah. Tapi kalau half marathon dalam rumah, berapa jam kalau you boleh kira balik? Half marathon, kalau dia buat slow pun, busuk-busuk 4-5 jam habis. Kalau dia buat full marathon, busuk-busuk 8 jam, 36 jam. Equivalent tu berapa hari? 1,5 hari. 1,5 hari je. 1,5 hari duduk atas basikal yang seat dia ciput je. Tak, itulah kerja paling nak katakan gila, bodoh ada jugalah. Tapi memang faham lah macam Balkis cakap kan. Tu memang hilangkan stres. Sebab yelah dia dengan anak dia satu hari 24 jam kan. Saya kalau dengan Jo saja 8 jam pun kena stres juga dengan Jo. Nasib baik boleh balik rumah tak jumpa Jo. Kalau balik rumah pun jumpa Jo, gaduh kat Jo kau balik Jo. Kan. Tapi saya dia 24 jam kan. Yeah. So itunya like you said, masih time tu when you have business I handle is when you have schedule. So you got to letak dalam schedule you as much as you can to squeeze in business time, your training and your family. And then nak katakan you hit semua 100% and buat semua orang happy, memang tak lah. tak boleh, kena Memang make tak everybody boleh lah. Ada patah muti kata, if you make everybody happy, sell ice cream. Betul. Tapi saya terkejut dengan jawapan Balkis. Sebab saya assume, yelah kita pun dalam grup pun kan dia selalu share kan. Dia dekat Lagung lah. Assume Balkis train selalu lah. Yes, saya assume dia macam pagi train, lepas tu hantar anak pergi sekolah. Sebab kan pernah juga macam example I jumpa you dekat track MSN kan. You cakap you datang lewat sikit sebab you hantar anak you dulu kan. So I assume you macam tu. Macam hantar anak training. Lepas training ambil anak, settle. Tak sangka pula dia kata ada masa sampai seminggu tak lari. Sebab yelah kita based on result dia yang memanjang podium. Kan. Lepas tu tiba-tiba bila cakap macam tu like macam wow. So kita kena tahu apa yang kita nak kejar. Kita tak boleh nak percaya sangat dunia social media, okay?
Tengoklah kalau you train hari-hari tapi you train main-main setiap kali, tak guna juga. Dia bila sekali you ikut I macam ni kan, I bagi ke korang nak shortcut ke, korang nak apa semua, I tak bagi muka kan. Oh, tengok Nasir termenung lah. Tengok Nasir termenung dekat Bukit Lagung tu kan. Kan. Kalau I cakap dua loop lah korang semua kena pergi. Yelah. Kita So that macam- means the quality is more important than the quantity, right? Sometimes of orang course kata lah, kalau boleh dia rasa more macam better. satu hari tak training dia rasa macam bersalah. Tapi kalau setakat lari kejap lepas tu tak fully, macam no point lah kan. So end of the day priority tu benda yang paling penting nak kena utamakan lah kan. Ya. Sebab bukan apa, sebab kadang benda ni banyak yang that's good, sebab banyak bila budak-budak muda dia ada banyak masa. So bila dia ada banyak masa, sometimes dia ada transition di antara yang macam bila dia single dia boleh lari mana dia nak, dia boleh join event mana dia nak. Lepas tu bila dia after few years dia berkahwin. So bila dia kahwin tu yang selalu ada masalah juga tu. Kan kita cakap bukannya based on Kita tanya orang yang baru kahwin tu. Tak, kita okey sebab come on, kita orang lain minta lesen, saya bawa lesen. Itu beza dia. Tak, maksudnya ini real story sebab kebanyakannya orang bila transition lah daripada single, lepas tu dia berkahwin, sometimes bila dia berkahwin tu dia still rasa macam apa aku buat ni okey lah kan. Tapi dia akan affect other people lah, macam abang cakap tadi kan. Kalau family kita tak happy, mesti something wrong somewhere lah. So benda-benda macam ni perlu diambil kira lah, sebab especially bila budak baru kahwin dia macam aku still lari time malam, still join this event, terus join the event. So lama-lama dia kena priority kan. Sebab bila abang cakap abang pun tak register semua event. Even Jepah pun saya tanya dia, apa event yang masuk? So far tak ada event lagi. Tapi saya tahu ujung-ujung nanti mesti ada. Tapi dia adalah dia punya trik kan, tunggu orang nak jual beef murah sikit ke apa kan. Masing-masing ada cara masing-masing. Good deal, kan. It's a good deal jugalah kan. Macam saya pun kena fikir benda macam tu. Sebab macam tengok every time, even event besar-besar, Power Man, tiket sold out. 1 month before Power Man, berapa ramai orang nak jual beat? Betul. Berapa ramai orang nak tukar nama? Even event sekecil-kecil Mawik pun dalam grup banyak juga orang nak tukar 22 km semua kan. So itu yang saya nampak lah. That means sometimes kita kena be rational. Macam ni saya terkejut. Memang terkejut bang. Saya ingatkan dia hari-hari lari bang. Kalau hari-hari lari, I laju sangat dah. Tak nak lari dengan korang dah. Okay, so okay. Tak ada. Oi, belum hari-hari dah terbakar saya. Okay, since you kan sekarang ni saya cakap tadi lah priority apa semua, tapi you dah ada komitmen tambahan sebab you been sponsored by Hoka and you became Hoka ambassador kan. Tapi ke untuk Hoka athlete? Hoka ni pacer ni dia you Hoka pacer ke tahun ni Hoka? pacer. Tahun ni pacer. Dia lebih utamakan untuk Hoka Run Club punya aktiviti. So instead of I kena podium ke apa, I kena ni lah buat aktiviti Run Club tu. Tu pun dah tambah komitmen tu sebab tu, sebulan 2 kali kan. Sebulan 2 kali? Yes, tapi dia ada time malam, ada time weekend. Nasib baik anak pun dah besar sikit. Jadi macam okey lah. Kalau dulu kecil kata 2 tahun lepas, memang tak boleh lah tinggal kat rumah dengan husband, memang kena marah lah. Sekarang dia orang dah besar sikit. So and kalau dia buat malam tu dah lepas time dinner, macam boleh tinggal. Kalau weekend pun pagi, kena cakap lah kat husband elok-elok. Tak pun cakap dekat cousin tu, free babysitter. Dah tahu dah siapa cousin tu. Asyik ada. Nasib baik cousin sekarang kat Bangkok kan. Kat Bangkok kan. Tengok dah balik, kan? dah balik dah. Dah balik dah Alhamdulillah dapat cousin boleh tolong. Saya pun cek seorang cousin macam tu lah. Alhamdulillah. So macam mana? Since just to share lah, maybe can share something about what is the Hoka plan, apa you punya plan dengan Hoka, apa tu, apa yang Hoka plan for this year and as a pacer kan, sebab you as a pacer lah. Hoka dia ada ambassador dengan dia ada pacer, tahun ni dah ada pacer dengan dia ada atlet, tapi atlet dia rasa baru saya tahu Sadam, Afendi, dia tak banyak lagi. Pacer kita orang ada 12 orang and mostly focus on road punya road runner semua, sebab rasa kasut trail macam banyak orang dah pakai Hoka dah, tapi kalau kasut road ni kurang kan. So diorang macam lagi nak bagi awareness pasal kasut road Hoka lah. Tapi saya bukan Hoka pacer tapi dia support Hoka. Tapi saya support Hoka. Saya pernah support Nike, saya pernah support Adidas. Saya kalau tak ada siapa, tak ada saya, brand ni semua tak ada apa. Wah, berani statement tu. Ya, sebab saya 1 tahun saya pakai Adidas, saya beli banyak Adidas. Tapi for this year, for trail, abang memang pakai Hoka kan? Abang pakai Speed Good kan?
Yang dengan Ahmad Fatih? 2 tahun ni memang sebelum kenal Balqis as a Hoka ambassador, kita dah pakai Hoka. Lepas kenal lagi banyak kasut Hoka kan? Lepas kenal Itulah. kan. Itu memang betul juga lah. Kan? Sebab telah bila dia kata, oh yang ni lagi traction lagi bagus. Itu bila try, betul lah. So try lah sama. Ahmad Fatih dah beli dalam maknanya. Ahmad Fatih 2 Nak tahun yang memang purple kan? race. Kan? Memang best lah. So maknanya macam dari segi you as a brand, you tak kisahlah. You macam Come on. Tak tahulah. Saya tak dibayar dan saya bukan atlet ke mana-mana brand ke apa. You know, orang kata you only live once kan, takkan nak pakai satu brand je. Kita pakailah brand lain. But I understand for those apanya atlet, of course you got to use that brand. That's for sure. Tapi I believe diorang pun pernah pakai kasut-kasut lain pun. So I like to try satu brand tu untuk 1 tahun. I jenis macam tu. 1 tahun, I pakai brand tu saja. I beli multiple shoes. Dia punya speed shoe ke, stability shoe ke, apa-apa shoe, recovery shoe ke, long distance shoe. I pakai the whole year. I pernah pakai Asics, I pernah pakai On. So bila orang tanya, Amy, I athlete, semua brand athlete. I athlete. I beli sendiri. Ya, betul. So macam Balqis, sebelum pakai Hoka, memang you memang you been macam pada pendapat you lah. You jadi pacer Hoka because you want to be the pacer Hoka, or you really interested with the brand? Ni jawapan ni kau punya bos tengok ni. Kan? Sebab some people dia just nak jadi pacer. Dia nak kata orang, dia nak ride the wave. Kan, kalau bagi tu orang, kalau masa tu tengah trend brand lain pun, brand tu offer dia tak nak pakai pun, tak apa, saya pakai. Kan, macam you macam ni, you macam as a interested because of the brand and the shoes, ataupun you being but you suka nak jadi pacer sebab you can mingle with the community. So which one? Dia actually kasut Hoka tu, before I join Hoka itself, I dah pakai lama, like 1 year. And then dia macam bila dah pakai Hoka tu susah nak tukar ke kasut lain. I gotta agree with that. Dia, Sorry to say lah. Lagipun Betul. Orang berumur kan, dia nak cushion extra tu kan. Kan Hoka ada cushion extra, and then the grip and everything untuk Malaysia punya. For trail ke for road ni? Road I lari main-main lah, tak kisah kasut apa sangat. sangat. Dia for road lah, for trail lah. Okay, lepas tu? Jadi memang sebelum pakai Hoka, kasut first trail I North Face. Lepas tu tapi tak North Face tu motor hiking, and then I pakai Salomon sekejap. Lepas Salomon I beli balik North Face. Lepas I tukar Hoka, terus Hoka. Memang dah tak pakai brand lain sebelum I join Hoka itself. That means you are memang really love the brand lah. Tapi I tak lama sangat, I baru start lari end of 2019, so tak sempat tukar kasut banyak kali sangat lah. Macam saya lain sikit. Saya tak macam abang kan setahun pakai kan that brand. Saya based on needs saya, keperluan saya. Contoh macam untuk saya lari 10km, saya terpaksa agree Takumi Sen is better than Adidas. Magic Speed. Okay. So that means I pakai Takumi Sen. Magic Speed is Asics. Okay. Tapi bila saya buat long, dulu saya pakai Adidas Pro 3. Tapi now saya rasa game changer saya adalah Super Blast. Because saya berat dan tak ada carbon plate, is suitable for people yang tak laju macam saya. Tapi laju untuk kereta dengan badan besar. Sangat. Tak, jadi betul tak? Jadi bila saya long, saya akan, sebab tu saya pakai Super Blast kan. Setiap kali long saya akan pakai Super Blast. Tapi kalau I heard it's very comfortable shoe. Yes, really comfortable. Tapi kalau untuk 10km, Takumi Sen is the best. Memang saya rasa, sebab saya dah pernah pakai brand lain juga, tak nak cakap nama brand apa, tapi saya rasa macam alamak, ini macam nipis sangat. Macam lari pun rasa lantai. Tapi bila saya pakai Takumi Sen, saya suka. Even saya lagi suka Takumi Sen daripada Boston 12. Saya pakai Boston saya rasa panas. Tapi saya pakai Takumi Sen, the best. Jadi saya pakai kasut based on apa yang saya gunakan untuk tu. Maknanya kalau macam 5km, kasut lain. 10km, kasut lain. 22km, kasut lain. 42km, kasut lain. So saya tak based on brand macam abang setahun pakai Hoka kan. So Hoka pun macam sayang bagi kan. Tapi saya pun memang nak try Hoka juga, sebab hari tu ada untuk road, hari tu ada lari dengan Queen. So Queen ada cakap kasut apa tu yang abang punya Clifton 9. Tapi Clifton tu memang untuk everyday run lah. Tapi sebab colour yang abang pakai tu dah tak ada, so come out dengan colour yang Queen pakai. Tapi saya dah pergi dah. Colour tu tak ada kat kedai. Pergi dekat mana ni? KLCC. TRX dah buka?
Hoka TRX dah buka. Dia promote. Okay guys, kalau nak beli K9 boleh pergi TRX dekat Hoka kat TRX. Promote sempat. Tapi that's good. That is all about. That's a new shop. Yes. Yes, baru buka. Banyak bang kat situ. Ada lagi besar. Ada lagi besar? Tak, TRX tu lagi besar lah daripada Hoka. Daripada Hoka KLCC. Hoka KLCC memang kecil. Saya rasa memang terlalu paling kecil lah. Saya rasa masuk je macam tempat duduk pun tak ada bang. Saya keluar kasut kat itu je. Maksud saya try Clifton Knight tapi colour lain. Colour hitam. Saya kata dia saya nak tunggu juga colour yang Queen pakai tu. Sebab sama macam mamanya punya light sikit. So, kau nak kerja soalan. This year, what is your biggest event? Balkis dulu. Maybe sama macam last. Tahun ni, okay, maybe akan join DOI lagi. Sebab Hoka tu bagi slot. Kalau Best, dapat kan? slot. Kan? Best Sebab lah. tu kita kena jadi pacer bang. Nak dapat slot. Tapi untuk sendiri pernah pun, merasa, kan? macam this year, actually last year DOI tu I punya first run overseas. Selama ni lari dalam Malaysia, dapat slot pergi. Ni macam, okay lah, you spend more money, you pergi run overseas. Tapi different vibes. So this year, I register Rinjani sebab ada orang racun. Abang You register racun ke? I register tak lah. nak register. Kena racun dengan dia last sekali. Okay, I register. Lepas tu, I plan kalau boleh nak join Jeju juga bulan 10. Sama abang. Sebab I nak racun dia. Macam abang ni nak racun racun orang. balik. Saya tahu abang ni masuk Ranjani. No, Jeju dah ada plan with my family sebab diorang nak sangat pergi Korea. So bila dengan family ni you buat plan kena ada dengan diorang. Tapi diorang tak suka datang masa you tengah nak race. Sebab diorang nak fun. You nak pergi prepare race, nak apa ni semua. Muka perang Tak, you nak kena fokus kan. You dah train, you want to perform ke semua. So bila you dah habis race ni, you want to spend time with them. So kalau Korea, Jeju macam best je. Dah Jeju cantik kan. So nak pergi last Confirm, year. So confirm Tak register lagi. Belum buka registration. So tak adalah. And then Doi That pun- was something in mind last year. So, But DOI pun you nak join lagi this year kan? I dengar. yeah. So Yeah. kita Tak lari tahu, it's sama-sama just- tahun no. ni. The thing is with DOI, kenapa? Sebab one thing is major. Dua, as we know, UTMB bought over Ironman Group handles UTMB sekarang. Jadi isu kan. Okay, isu tu memanglah apa benda pun ada isu. Tapi isu dengan pro athletes Tu yang Glenn Jonet dah buat keluar statement semua tu kan. Correct. The bigger vision of it, I totally understand. Tapi for rakyat-rakyat marhen macam aku, macam kita ni semua yang pergi join, kita nak fun-fun. The Ironman punya event, kalau macam Balkis pernah first time masuk DOI, that setup is exactly the same setup in Ironman Triathlon. The water station that you dapat, the aids, the support that you get is like first class. Because it's like orang age groupers, they treat macam athlete. Sebab dia bukan pro athlete saja yang dapat rasa pro athlete. The age groupers dapat rasa macam athlete. So dia punya, I know in terms of the safety and the organisation is huge. Itunya sebab bila Balkis kata nak pergi tak lagi DOI, kata nak. I tanya a few my friends siapa yang pergi DOI yang buat 10. Oh, this time I nak buat 30, I nak buat 50. Semua nak pergi DOI. Kata apa? Sebab dia kata because dia punya vibe dia as what Balkis cakap lain lah. Of course you masuk Different. siapa-siapa yang pernah buat triathlon like Olympic distance, sprint distance tapi tak pernah masuk Ironman, dia buat 70.3, dia buat full Ironman, you macam wow. Diorang layan aku macam ni. Macam ada towel. Sampai ni ada towel. Ya, itu tahu. Tapi in terms of bila tengah nak race ke apa, diorang prepare really, really well. The organisation is really, really good. That's why bukan orang kata me register overseas saja. Bukan pasal kita register overseas tak support local. We do support local. Jangan fikir macam tu. Cuma sekarang ni macam Balkis katalah dah berumur, so you pick and choose your race. I try kurangkan event. Kurangkan event. So you jimat-jimat. So you pergi overseas ke apa, and then you dapat spend time with the family. Dia Itu malah je. cakap dia cuba kurangkan sebab dia nak kurangkan. Tiba-tiba free slot. Dia nak kurangkan. Tiba-tiba Alhamdulillah, free slot. tu rezeki Dia tak dia macam lah. Kita bila nak Rezeki. kurangkan, dia memang kurangkan sebab terus potong bajet. Terus potong bajet. Betul. Jimat banyak ni. Betul. Dia potong bajet. Balkis ni ada slot free, you pergilah. Kita jadikan you poster girl, okay. Member terus macam
On. Free slot pun bila pergi race anak-anak tu. Penat yelah. tahu tengok bila lagi Kaltra I bawa anak. I pergi Not easy lah. bila I pergi travel ke apa nak lari race I kena bawa anak sekali. Kalau I bawa anak I bawa sekali dengan I punya cousin ke apa sebab husband I memang tak nak ikut, for sure memang tak nak ikut. Penat sebenarnya kan. You lepas lari macam Kaltra last year. I lepas lari 60 km tu I lari macam sampai nak mati dah rasa. I kena bawa diorang jalan. Oh yelah dah janji dulu kata dia pula tak faham kita lepas habis tu dah jalan pun dah ketam lah. Tiba-tiba kena bawa diorang jalan. Betul. Penat. And then of course I kena drive pergi balik. Bila you dah bawa anak you sampai 3 orang, bawa lagi cousin ni, takkanlah nak naik kereta dengan orang kan. Penat. These are the things yang orang tak nampak lah, yang macam atlet, mak-mak, bapak-bapak. Aku bukan nak panggil aku diri macam atlet kan. Kita ni makan telit je. Tapi lari sama je penat sama macam je. atlet tu. Dia nak handle the whole family punya agenda dengan kita punya agenda. Kalau you seorang single, you fikir you nak lari, you nak perform saja, ataupun you nak habiskan, lepas tu you boleh gelak-gelak dengan kawan kan. So kita ni balik tu is like never ending. Ada je benda yang Sebab nak saya parti juga ID Jubak lepas dia lari pagi je kan. Nanti petang dia bawa anak jalan. Tapi pada saya macam, penat weh, kau dah lari training hard gila. Base kau, lepas tu petang buat jalan. Macam awan, petang gambar dengan anak dia kan. Dia terfikir, pagi tadi dah koyak kan. Muka dah jernih kan. Betul, you gotta do what you gotta do lah. Itu yang tak boleh buat apa. Tapi sekarang ni aku bila tengok orang yang ada anak kecil, sorry Balkis, aku gelak je lah sebab anak aku dah besar. Gelak kat ayah. Anak aku dah besar. So the eldest, okay abang boleh hantar anak pergi sini, pergi hantar adik. So dia dah boleh drive. So, dia yang handle kan. Bila okay, papa nak pergi lari. Kata go send Amir to bola. Bagi pula kunci kereta, bagi duit sikit. Dia pun macam, okay, lepas ni kita singgah kopi dulu, bawa kereta bapak aku kan. So itu rezeki aku lah sekarang. Rezeki aku sekarang. Tapi memang betul lah kan. So that means macam we need to do what we supposed to do lah. So macam abang apa race tahun ni, tapi dah sama dah Rinjani. Tu yang overseas. Yang overseas, yang local. Local ada tahun ni. Local paling besar Kaltra lah. Kaltra actually I tak register lagi tahun Tak ni. register gila. I tengah fikir lagi sebab banyak lagi tengah lain. nak hint ke tu? Nanti okay, Ardi dengar. Nanti Ardi dia tengok dia kata, macam tak nak pergi ni. Balkis Yuna tak free slot. Okay. Kalau Ajak ada abang. dapat local race belum lagi plan. MFTF maybe dapat soon if I'm not mistaken this year. Is it? I tak tahu apa-apa cerita. I belum register apa-apa lagi. Okay, MFTF. I tolong decide Tengok untuk you. tu. MFTF saya mungkin masuk kot. Jom. Sebab saya tahun lepas tak masuk pasal tu. Saya kebetulan cakap tu terang. Saya berat nak masuk MFTF. Tapi laki saya tak masuk sebab on the day saya punya nenek pass away kan. So saya kata kalau saya masuk tu, memang saya tengok apa yang berlaku, memang saya tak dapat jumpa nenek saya. Sampailah dia dikebumikan, memang tak dapat jumpa. Sebab target itu nak masuk 3 itu plan masa dengan nasi apa semua 25 km. 50. Nasi semua masuk 25. 25. Tapi habis still lewat kan. Sebab korang start early morning kan. Start pukul 3 25 km. Kan. Petang kan. Memang kalau masa tu memang based on apa yang nenek saya punya masa semua, saya kata memang tak dapat tengok langsung lah. Laki rasa macam berat nak pergi kan masa tu kan. Lepas tu pula masa tu pun start dah nak kahwin lagi seminggu ke 2 minggu. Nak kahwin tak payah. Ni Tak payahlah nak macam lari-lari. ni inilah masalahnya. Tak, masa tu Masalahnya tak ada proper planning ni. plan aku sebab cakap dekat dia, I nak masuk MSTF lah. Macam ni dia pun. Macam The Rock. If you smell what The Rock is cooking. Tu macam okay lah. Mesti kena marah. Kalau I kat sebelah tu marah sekali. Dia tak ada kan lah. Tapi betul, I stop on that one. Yalah, Alhamdulillah. Tapi bagus jugalah. It's the right move. Which is sebenarnya my nenek pass away on that time. So macam mana tahun ni? MTF lagi? Tahu tak tahu ni dia baru cakap, so tak pernah tak tengok lagi apa, dah tahu schedule tapi tak pernah tak register lagi. Tapi I think all the small local races, bukan kata ala sombong nak pergi overseas ke, tidak, bukan. The small races it's good to have small races leading up to your A race.
So macam bila dia pergi overseas tu, kenapa kita letak tu sebagai A-race? Come on, kita bukannya ada banyak duit yang orang sponsor nak pergi overseas. Even though athlete pun kena keluar duit sendiri kot. Banyak ada nak kena spend, bawa family apa semua. It's an investment. Free slot tapi still kena beli tiket flight, everything. Betul. So bila nak investment tu, you make that as an holiday and A-race. So before A-race, kena ada B-race, kena ada C-race. This is where the local races, the small ones mana pun, it's important to masuk. Cuma sekarang ni macam I pick and choose saja. So I pergi ambil satu A-race, lepas tu BC I train saja. Macam dia baik. Tengok, masuk. tengok dia batuk aja dia tiba-tiba ada bunyi janda baik MMTF. Janda baik lepas merapuh. Betul. 2 minggu ke seminggu. Sebab merapuh saya tak boleh masuk pasal saya ada YSD Track Series. So saya akan masuk janda baik 50. Sebab tu preparation saya nak pergi yang saya punya Baju pink. wish list tu kan saya nak buat 100 km. Dahsyat Naim sekarang. Tak, saya beritahu kan saya nak. Tengok, setiap kali saya buat podcast saya akan cakap bukan sebab nak belagak, supaya saya tak boleh patah balik. Aku dah kata aku kalau patah balik ni, woi. Commitment bila cakap commitment. So memang saya akan masuk janda baik 50 km. 50 je. Wow. Je. Sebab Ada orang nak gang. sebab dia nak masuk satu pun masuk. Tapi sebab saya nak kena prepare untuk yang TMBT Sabah. Kalau saya tak boleh buat 100 km, kalau 50 pun saya dah struggle because that one in June. June. Dia naik Nuang Jadi kalau June tu pun dah struggle, I need to do some check and balance lah about my training sebab saya nak pergi ke TMBT on September. So 3 bulan. So kalau that janda baik okay, that means senyum sikit lah nak pergi TMBT. Kalau tak, pergi TMBT dalam flight tu pun dah pegang tasbih lah. Dah okay kan. Okay bang, last question tapi ni agak macam sensitive sikit. Sensitive sikit because yelah you all dah macam at our age kan, komitmen dah banyak. Lepas tu kita kena banyak fikir on other side. Kalau budak-budak muda ni tak apalah masuk event 100 lebih tak apa, tolak gaji tutup mata. Kalau macam abang dah nak kena fikir benda lagi lebih besar. Kalau ada business, fikir about our business. So for yearly, berapa purata budget yang you all willing spend untuk masuk event? Tak kisahlah event, sebab kalau you masuk event tu free pun, macam cakap tadi lah, you still kena bayar kan untuk hotel, untuk transportation. Unless you are Kilimanjaro Netland lah, orang bayar top tutup kan. Tapi kalau macam you, how much you willing to spend per year for all event? Berapa ribu? Mestilah ribu dah, obviously lah kan. Bawa anak yang jadi mahal sebenarnya. Yes, betul. Jangan kira benda tu semua. Berapa ribu you willing to spend? Maknanya ataupun you dah spend average you yearly, you mesti dah boleh kira macam event ni berapa. Sebelum ni tak banyak. Bila you tak pergi overseas tu tak banyak lah dalam Malaysia kan. Even kalau setakat bawa anak macam tu, pergi Caltra, pergi Cameron, not too much lah. Tapi macam this year anak Rinjani ni I plan nak bawa anak I semua juga. Rinjani dia bawa anak dia juga? I nak bawa sebab cuti sekolah. You nak lari cuti sekolah, you nak tinggal anak you. Oh, tak sekarang betul. So how much you willing to spend per year for the all event? Tak boleh kira. Kalau kira nanti tak lepas pergi kena reject proposal. Jangan kira. You bagi one by one. You macam nak kira macam ni, you tolak proposal satu. Lepas tu you senyap. Nanti nak kira ya, tolak sikit proposal lagi. Dia macam jangan kira. Dia punya budget per race. Yes. Per year. Okay, kalau macam abang lah. Okay, dia sebab dia been financed by. Macam abang financed by you. So how much you willing to spend for the whole year event? I think I've cut a lot. Triathlon, as you know, the race fees sometimes tak masuk akal lah. 1,000 lebih ada. USD. It's expensive lah. It's expensive. So bila masuk tu, you know that you dah spend banyak tu. Kalau you tak train, you train main-main, memang if you can afford it, memang boleh lah. You train tu, you register, you tak pergi kan. So for those siapa yang nak buat, memang bila once you register, you got to train all out. So I started with triathlon, so dah tahu roughly how much that all these fees, you know, it's expensive. So dah letak. So sekarang ni we budget. So my budget maybe a year you probably looking at only registration fees mungkin 3,000. Registration just for fees tu registration paling murah Registration saja. Paling murah registration. So registration fees 3,000.
Okay, kat mana event tu? Dah tak nak Dah, saya bagi tahu. saya dapat tahu kat mana. Saya confirm dapat tahu. Saya dapat teka. Ini mesti Langkawi. Langkawi memang. Iron Man, betul. Sebab Iron Man tiket pun dah kalau convert macam saya Jepang kata kat 4,000 kan sebab dia almost like 1,000 USD. 1,000 USD Come on. Iron Man we talking about US dollar. We don't talk about ringgit Malaysia. Jadi dah situ je dia dah almost 4,000. So tinggal baki ada 7,000. Dia duduk kat Langkawi, dia tak ada duduk bawa anak Bawa anak. memanglah habis Bawa banyak. anak. Lepas tu kau nak bawa apa? Mesti nak ada sewa kereta. asal Langkawi tu dah sewa kereta. Lepas tu duty free kena shopping Oh, alhamdulillah. Dia duduk dekat hotel je dah apa-apa. Tak, sebab bila you race anak-anak, you buat Ironman like 12 jam. You buat 12 jam, anak-anak kau nak buat apa deh? Betul juga kan? So takkan kau nak biar dia terperap dalam bilik tu je. Jalan tutup, diorang tak boleh nak pergi mana. Semua nak masuk pun tak boleh. So it's best for them to have fun while you torturing yourself lah in that sense. So kalau kau duduk, memang lepak kat hotel lah. Hotel yang ada macam ada activities for them to Macam nak balik Zimat, dia baginya baldi tu, nyodok tu main pasir. No, kalau anak aku kecil macam tu, itu memang permainan dorang. Itu memang permainan dorang. Boleh. Tapi kalau anak kau outdoor you penat. yang teenager, yang teenager macam mana? Dia orang nak duduk dengan game saja, mesti dia bosan juga. So you kena fikir benda-benda yang lain untuk activities apa yang dia nak buat. Sebenarnya jadi supporter ni, my wife bawa dorang tengokkan dorang while you are racing. Kerja penat bye. Not easy to go a station to another station just to ambil gambar, ambil video, kan, tengok, support. Wife you pergi ke station. Sebab tu ada banyak gambar abang bila dia masa tu. The first, always the first. The second, dua kali dah pergi juga. Dong, memang you gotta respect lah. Susah nak shuttle bus, kena tunggu, bawa dorang, tengah panas, tengah swim, breakfast kat dorang, tunggu bus, naik, pergi to another place, tengah panas lagi tunggu, tengok track, phone, dekat mana ni, dah sampai. Update kan dalam tu kan. Jumpa 30 second je, you run kat situ saja. Bye. Itu semua tu pergi. Tu kena bawa balik, anak nak mandi, anak nak pergi toilet, dia ni lapar, dia ni ngantuk. Kau boleh fikir macam tu? Wow. Kau ingat senang ke jadi support crew? Memang susah lah jadi support crew. Bawa balik, tidurkan semua, lepas tu track you dekat mana. Susah. Sebab itu that's why I said the whole environment, this is triathlon, but talking about in any sports juga, trail ke apa-apa ke, once you bring family, it's a different ball game lah. Different ball game lah kan. So that's the reason kenapa some people they are sangat manageable in term of that lah. Sebab tu lah kadang-kadang tu pun cakap lah, sometimes bila you boleh buat family you, is a benefit to you. Sebab you pun tak pening bala. Tapi kalau tak buat family you pun, because of kekangan kewangan pun, you akan ada masalah lain pula kan. Tiba-tiba wife call ke, anak call ke pun dah ganggu juga. Itu yang budget dia jadi macam tu. Tapi dengan budget tu seram ke? Ya. Tak, itu tak. Ada yang budget lagi murah. Bukan kena macam tu. But I've spent that much. Dia depends on people lah. Kita bukan nak judge on people. Betul. Tapi depends on people. Kalau you mampu, you spend. Ikut kemampuan lah. Ikut kemampuan. Tapi kalau kata average 3K untuk masuk event tu, memang saya pun rasa relevan. Sebab kalau satu event 150, 10 event pun dah 1,500. Sekarang running event pun mahal, bye. Betul. Campur hotel, campur ni. Aku tengok running event, tengok sekali 400. Tapi dia buat looping saja, bro. Dia buat looping water station dia, air pun tak sejuk, bro. Kan? Air pun tak sejuk. Ya. Kau 400 kau bayar, air pun tak sejuk. Itu masa abang. Nanti kita akan panggil RD. Itu cerita kan? Tanya. Aduh, hai. Kan? So benda-benda tu bila dah tahu organisation yang mana yang tu memang kena chop Aku chop dorang Wow, chop lah. Chop. Aku cakap okay, event ni memang aku ban. Untuk diri aku. Tapi aku taklah war-war kat orang. Aku cakap memang aku ban sebab apa? Dia orang tak jaga kita as atlet-atlet yang lambat ke slow ni ke semua. Susah saya pula. nak buat event looping minggu ni. Cakap air tak sejuk. Janganlah macam tu. Event looping minggu Dia bila masuk trail ni, dia macam nak cakap, bukan trail saja. I think in any events, because diorang perlukan volunteers, betul? Betul. Volunteers ni ialah orang dalam community juga, betul? So diorang kenal runners, betul? So bila runners support runners, orang kata runners support runners, tapi sebenarnya dia kawan support kawan.
Kalau runner tu dia tengok another guy yang dia tak kenal, siapa datang, kau ambil je lah air dekat atas ni kan, aku bukan nak tolong kau, aku setakat aku volunteer untuk prepare ni semua. So when you go there and kau tak dapat, bukan katakan dapat layanan, so at the end of the day kau dapat air yang panas, tak sejuk, kadang-kadang nasib baik ada air lah, Alhamdulillah. Kalau yang tak ada air tu, aduh, Dah kena dah. lagi sedih lah. That the what I'm trying to say is, tu bila event harga macam tu, kena tengok balik event organizer macam mana. Tapi kalau benda tu pun bayar murah, ni saya kalau benda tu saya bayar murah, I have no expectation. Agree? Kita faham macam I have no expectation. So I memang dah you've gone through life. So bila lari, kalau event ni contohnya banyak RM50, for example lah, RM50, aku bawa air sendiri. Aku fikir macam tu terus straight away. Saya kalau RM50, tak ada baju, tak ada medal pun saya okey. Okey. Banyak dah baju. Ada timing, Ya. ada proper timing. Betul. Diorang tutup jalan ke apa kan, semua kan. selamat. So aku bawa air aku sendiri. Aku dah fikir, tapi kesian for those yang tak pernah lah, macam first. Assume macam ada sediakan tu, sediakan ni. Yeah. Suddenly What do you expect for RM50 punya registration fee, for example? Tapi bila kau charge 400, 500, the expectation, and kita athlete rasa macam you should have this. Itu je. So you gotta pick and choose lah, event organizer mana, yang mana kena ban, ni kau jangan masuk. Okay, sebelum kita tutup kita punya podcast ni, ada apa-apa tak nak cakap? Atau ada maybe nak cerita sikit apa benda, nak information about you ke, about Hoka ke, apa-apa ke? So Kalau information, tak ada apa nak cerita lah, cuma ajak lagi kedai TRX Hoka yang baru tu. Okay, Abang Ami, maybe ada nasihat daripada OG. Kena ingat kalau OG tu OG tu Orang gila. Orang gila. no, dia OG tu kalau dah bahasa rap dia panggil old gangster shit. Maknanya orang lama-lama lah. Tapi kalau untuk korang yang lari tu, OG tu orang gila lah. Yang Saya jauh. Saya newbie. In trail lagi, in running ni newbie. Bukan OG pun. Memang tak boleh digelarkan OG langsung. Batu usia je lah. FU saja. Ya. Okay, Batu usia saja. Anything you want to share maybe is good for budak-budak yang baru nak lari ataupun yang generation yang macam ni lah kan. I think for those friends out there yang masuk race apa-apa pun, before you register, make sure you ada idea on how to train, and can you commit to that training in order for you to finish well for that race. Jangan because of nak masuk race, you masuk race. That will lead to injuries. Lepas tu family pun tak best. So you got to plan ahead lah. So before register, make sure that you can commit yourself with a training plan in order to fulfill that. Itu saja. Betul, jangan FOMO lah. Jangan apa nak FOMO. Semua nak masuk. Semua yang risau. Yeah. Dan saya sekarang saya lagi okey. Saya bila saya nak masuk event, saya beritahu wife saya. Sebab wife saya ni dia macam kalender saya. Okay. Dia akan cakap, bukan ni begini ke? Bukan ni begini ke? Dia cakap, ya ke? Tak boleh masuk lah. Sebab saya pun dah tak ingat lah apa benda. Kadang-kadang Joe pun saya punya kalender kak. Bang, kemarin betul nak masuk event ni? Bukan kita ada YSD ke? Okey, betul. So saya ada 2 kalender. Satu kalender rasmi, satu tak rasmi. Joe tak rasmi lah. Tapi Joe banyak advice dari segi macam, bang, kita ada event ni bang. Kadang sebab kita kadang macam yelah macam saya masalah saya cuba nak explore semua benda. Right. Tapi sometimes saya ada limitation dari segi masa. Sebab tu yang sometimes saya rasa macam, alamak, baru pasal nak ada benda ni. Kadang-kadang kadang tersidai kawan-kawan tu minta maaf kan. Kadang tersidai tu sebab macam, okey, aku turun. Macam fikir, ada benda clash lah. Macam, so that's why saya beritahu wife saya. So dia saya punya kalender lah. Macam, bukan dia ni ke? Bukan dia ni. Macam tu lah. So, apa pun guys, ni di tahun baru ni, kita kena come out dengan satu semangat yang baru, solution yang baru. Sebab kita tak boleh expect things akan jadi different dengan method yang sama. So kalau dulu kita rasa kita banyak spend duit dekat event, lepas tu kita tak masuk, kita tak ni, kita kena tukar cara kita, betul tak? Cara kita berfikir, cara kita training, cara kita lihat suatu event tu, ni member masuk, kita masuk. Macam tu FOMO kan. Bahaya tu. So guys, thank you so much for spend your time untuk dengar podcast kita orang. Dan thank you so much Abang. Thank you Naim, thank you Joe, Sports Addict for inviting us.
Thank you for the invitation. No, thank you Sharifah Balkis dan thank you Azmi Zakri sebab datang saya punya podcast. Sebab bukan senang untuk panggil orang yang macam saya katalah, pack dengan jadual macam Balkis. Sekejap lagi nak ambil anak dia ke, saya pun anak dia dah habis sekolah dah kan? Ni sekolah, balik sekolah sekejap lagi. Nampak, balik sekolah sekejap lagi semua. Thank you so much for coming kat podcast saya dan kongsikan banyak experience orang lama kepada orang baru. So kita harap orang tak lama sangat sebenarnya. Tak, bukan lama dari segi lari. Experience orang yang macam berkeluarga, anak. Sebab some people dia will facing this kind of situation. Sooner or later dia kena face juga. Unless kalau dia memang nak komitmen lagi sampai tua seorang-seorang, itu dia punya hal lah. Kan kita tak macam campur lah. Tapi apa pun, thank you so much. Dan kepada mereka, jangan lupa like, subscribe, share. Kalau ada apa-apa persoalan, ada apa-apa pertanyaan, boleh DM Sport Addict punya IG, Facebook, ataupun boleh komen kat YouTube punya bahagian komen. So kita berjumpa di episod akan datang dengan lebih banyak informasi dan lebih banyak story. So okay guys, see you again. Ciao.